Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk harga kos dan harga jual. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 133. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 dan 2. Soalan 1, hitung dan lengkapkan jadual di bawah. Baiklah, jadual ini menunjukkan harga jual dan juga harga kos suatu barang yang mana setiap bahagian ni dia ada untung ataupun rugi. Jadi kita perlu lengkapkan kotak kosong ni sama ada untung ataupun rugi. Kemudian kita kena nyatakan nilainya yang untung ataupun rugi. Jadi, sebelum kita nak menjawab soalan ini, kita perlu tahu dahulu macam mana nak dikatakan untung dan macam mana yang dikatakan sebagai rugi. Okey. Jadi, mudah saja. Cara dia ialah, kejap cikgu tulis. Okey, kita tulis saja untung, apa itu untung, apa itu rugi. So, kita tulis dulu untung. Okey, bila yang dikatakan untung dia akan berlaku bila harga jual tinggi ataupun lebih lah kita tulis lebih dari harga kos. Okey, bila kita untung lagi, kita jual lagi tinggi daripada kos, maka itu dikatakan sebagai untung. Okey, manakala rugi, rugi pula, jap kita tulis. Rugi, kita akan rugi bila harga kos lebih dari harga jual. Okey, maksudnya dia terbalik lah, dia sebaliknya pula. Okey, jadi kita cuma perlu banding beza saja. Bila jumpa soalan ni kita kena tentukan siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Okey, contohnya soalan yang pertama ni. Yang pertama ni dia kata harga jual 150, harga kos 130. Jadi kita kena tahu siapa yang besar, siapa yang kecil. Siapa yang lebih besar, lebih kecil. Jadi harga jual lebih besar, jadi dia akan untung. Nampak? Sebab tu untung. Harga jual lebih dari harga kos. Nampak? Ni 150, ni 130. Jadi kita boleh tandakan star ni, maksudnya dia lebih besar. Kita tanda star ni. Kalau jual untung, jual besar, dia akan untung. Kita akan buat dekat sebelah lah. Kita tengok yang pertama, yang kedua. Jual 90, kos 112. Siapa yang besar? Ataupun siapa yang lebih tinggi? Kita akan dapat kos lebih besar. Jadi kalau kos lebih besar, kos lebih dari harga jual, itu rugi. Maka kita akan dapat soalan yang kedua ni, kita akan dapat rugi. Jadi kita boleh tulis rugi. Kita tulis rugi dalam ni. Kita tulis rugi. Sekarang kita rugi berapa ringgit pula? Jadi cara dia kita tolak. Maksudnya kita tolak apa? Yang besar tolak kecil. Jadi kita tulis 112 tolak 90. So kita tulislah. Nak tulis kat sebelah pun boleh, dekat sini pun boleh. Tapi baiknya kat sebelah lah. Kita tulis yang pertama. Kita kena tulis RM. Kalau kita tulis kertas conteng tak apa. Tapi kalau kita tulis dalam buku kertas 2, kita kena tulis mata wang dia. 112 tolak 90. 112 tolak 90. Kita dapat nilainya ialah 2 tolak sifar. 2 tolak sifar 2. 1 tak boleh nak tolak sifar, pinjam jadi 11.
11 tolak 9 dia jadi 2. Okey. Maksudnya RM22 ini beza ini yang dikatakan sebagai rugi. Okey, jadi kita tulis dalam kotak ni iaitu RM 22. Ini sebagai apa? Ini sebagai rugi. Okey, kita tulis benda ni lah tulis ni RM 22 iaitu rugi. Okey, kita lihat pula soalan seterusnya. Kita banding beza dulu 725 harga jual, harga kos 580. Jadi harga jual lebih daripada harga kos. Ini kita nyatakan, kita tanda macam ni. Kalau tanda S ni maksudnya dia sebagai harga jual ini untung. Okey. Jadi kita tulis untung. UNTUNG untung. Soalan yang kedua ni ialah untung. Jadi untung berapa? Kita kena tolak. Apa tolak berapa? Besar tolak kecil. Jadi 725 tolak 58 sifar. Okey, jadi kita tulis ni RM 725 tolak, kita tulis juga RM 58 sifar. Okey. Dan kita tolak. Yang tadi tak tulis RM, kita tulis juga dekat sini, kat jawapan pun kena tulis. Okay. 5 tolak sifar 5, 2 tak boleh nak tolak 8, pinjam jadi 12, 7 tinggal 6, 12 tolak 8, 4, 6 tolak 5, 1. Jadi 145 ni bezanya, maksudnya 145 ni sebagai untung. Okey. Jadi tulis RM145. RM 145. Okey. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan kedua ni lah. Okay, kita lihat soalan yang ketiga, yang mana jualnya RM60, kosnya RM80. Pertama sekali kita tentukan kos ataupun jual lebih tinggi. Okay, kita tengok sini RM80 lebih tinggi. Bila kos lebih tinggi, kita akan bagi tahu ini sebagai rugi. Okay, kita kena jual lebih daripada harga kos, barulah kita untung kalau kita nak berniaga. Jadi kita tulis ni rugi. RUGI. Okey. Okay, cikgu teruskan dengan berapakah bezanya, iaitu kita tolakkan 80 tolak RM60. Okey. Jadi kita tulis 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey, kita tulis ni RM 80 tolak 60. Okay. Jadi sifar tolak sifar, 8 tolak 6, 2. Kemudian kita tulis mata wang RM. Jadi jawapan dia RM20. RM20 sebagai rugi RM20. Di sini RM 20. Okay. Seterusnya soalan yang keempat. Pertama sekali kita banding beza. RM360 sebagai jual, RM300 sebagai kos. Jadi jual lebih tinggi. Maka kalau jual lebih tinggi, kita akan nyatakan sebagai untung. Okay. Okay, so tulis untung. UNTUNG. Untuk huruf besar. Cikgu betulkan untung. Okey. Kita teruskan dengan berapakah nilai untung itu, yang mana kita tolak saja 360 tolak RM300. Okey, so kita tulis sini RM 360. Cikgu tak nafikan ada orang dia boleh buat congak tapi
adakah baiknya kita boleh tulis jalan kira. Okay, so kita tolak. Oh, tak habis, tak garis. Jadi sifar tolak sifar, 6 tolak sifar 6, 3 tolak 3 tinggalkan pun tak apa. So tulis ni RM. Sebab depan tu tak ada nilai. Jadi RM60, RM60 ini kita nyatakan sebagai untung. Okey. So tulis ni RM60. Kita teruskan dengan soalan terakhir. Pertama sekali kita buat banding beza yang mana jualnya ialah RM27. Kos pulanya ialah RM32.50. Jadi kos lebih tinggi daripada jual. Jadi kita boleh bagi tahu untuk bahagian ini kita rugi sebab kos lebih tinggi daripada jual. Okey. Jadi kita tulis ni rugi tulis ni RUGI. Rugi. Jadi berapakah nilai ruginya? Maka kita akan buat bentuk lazim RM32.50 tolak RM27. Okey, tulis RM RM32.50. Kita akan tolak. Dekat sini ada masalah sikit yang mana RM27 itu nombor bulat. Kalau di nombor bulat kita tambah titik dan tambah 2 sifar dekat belakang ni. So tambah 1 sifar, 1 sifar. Dia jadi RM27 sifar-sifar, tak ada sen. Okay. Sekarang kita buat penolakan. Yang penting titik ni mesti sama. Ini ialah titik nilai sen. Okay, jadi sifar tolak sifar, 5 tolak sifar, 5. 2 tolak 7 tak boleh, pinjam jadi 12. 3 tinggal 2. 12 tolak 7, 5. Jadi inilah dia nilai kerugian untuk soalan yang terakhir tadi, iaitu RM5.50. Kita tulis RM 5.5 sifar. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan pertama. Baiklah, maka dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini untuk tajuk harga kos dan harga jual bagi muka surat 133 nombor 1 dan 2. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi. Soalan 2, lengkapkan jadual di bawah. Kita lihat ada beberapa item yang mana itemnya ataupun barangannya ialah periuk nasi, vacuum dan lampu hiasan. Kita lihat satu persatu. Periuk nasi yang mana diberi harga kos RM360. Harga jual tidak dinyatakan, tetapi dalam mungkin kita kata penjualan ni terdapat keuntungan atau untung RM90. Bila untung maka tiada rugilah. Jadi dikendaki kita melengkapkan jadual ni yang mana harga jual ni tidak dinyatakan, jadi kita perlu dapatkan harga jualan. Okey. Jadi pertama sekali kita kena lihat dahulu maksud untung atau rugi yang sebelum ni cikgu cakap. Okay, ini dia. Jadi kita mungkin boleh salin ni untuk kita menjawab. Okey, menjawab soalan 2 ni. Okey, ini dia untung dan rugi. Okey. Dalam soalan ini, untung bermakna harga jual lebih daripada harga kos. Maksudnya jawapan dekat harga jual perlu lebih tinggi daripada harga kos. Jadi untuk mendapat harga jual untuk periuk nasi, maka untuk mendapatkan lebih tinggi, jadi apa yang kita perlu buat? Kita akan tambahkan 360 dengan
90. Bila kita tambah untung, maksudnya kita dapatlah harga jual. Okey. Jadi kita bolehlah menjawab soalan yang pertama, iaitu periuk nasi. Okey, so kita tulis sini periuk nasi. Okey. Periuk nasi. Okey, sama dengan itu Okay, sekarang macam mana kita nak kira? Jadi kita buat bentuk lazim terus, iaitu RM360 kita akan tambahkan dengan RM90. Okey, so kita tulis ni RM 360 tambah, kita tulis lagi mata wang RM 90. Okay, jadi jawapannya, so kita tambah sahaja. Sifar tambah sifar, 6 tambah 9, 15. Kemudian 1 dekat atas, 1 tambah 3, 4. Maka kita dapatlah harga jual, iaitu RM450. Okay. Jadi kita boleh lengkapkan kat jadual ni, kita tulis ni mata wangnya RM450 ataupun nilai dia. Jadi logiklah kat sini, iaitu harga jual lebih daripada harga kos. Sebab itulah untung. Okay, seterusnya soalan yang kedua, vacuum. Vacuum, harga kos tidak dinyatakan, harga jual ialah RM860, jadi dia untung RM70, sudah pasti dah tak rugi. Okay, kita lihat soalan yang kedua ni macam soalan yang pertama, yang mana dia untung. Untung ialah harga jual lebih daripada harga kos. Jadi kalau lihat di sini, harga kos tak dinyatakan, jadi secara logiknya, secara konsepnya, harga jual mesti lebih tinggi daripada harga kos. Maksudnya harga kos ni perlu kurang daripada 860. Jadi apa kaitan dengan untung ni? Untuk mendapat harga kos, apa yang kita akan buat? 860 kita tolak 70, dia akan kurang daripada 860. Okey, jadi kita akan buat operasi tolak. Okey, so kita buat soalan yang kedua, iaitu vacuum. Okey. Jadi macam mana nak kira dia? Kita akan tolak. Okey, ambil RM860. Tolak RM70. Okey, sifar tolak sifar, 6 tolak 7 tak boleh, pinjam jadi 16, 8 tinggal 7, 16 tolak 7, 9 dan 7 kekal. Jadi inilah harga kos untuk vacuum, iaitu RM79, yang mana dia kurang daripada harga jual. Sebab itulah untung. Okey, kita boleh lengkapkan jadual ni, kita tulis ni RM 79 sifar. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan yang kedua. Kita lihat pula soalan yang ketiga. Lampu hiasan ataupun item yang ketiga, lampu hiasan, diberi harga kos RM800, harga jual tidak dinyatakan, tetapi soalan ini dia tidak untung, tetapi dia rugi. Okey, apa maksud rugi? Harga rugi ialah bila harga kos lebih daripada harga jual. Maksudnya harga kos ini tinggi daripada harga jual. Jadi logiknya ialah harga jual ini perlu kurang daripada 800. Apa kaitan 800 dengan 50 supaya menjadi kurang? Jadi kita akan tolak. 800 tolak 50, dia akan kurang daripada 800. Okey, jadi kita akan menjawab soalan yang seterusnya ni, soalan ketiga, iaitu lampu hiasan.
lampu hiasan. Okey. Sekarang kita kira. Okey, jadi kita tulis RM800. $800 RM50. Okey, sifar tolak sifar, sifar tolak 5 tak boleh pinjam jadi 10, 8 tinggal 7. 10 tolak 5, 5, 7 kekal. Jadi kita dapatlah harga jual iaitu RM750. Oleh yang demikian, sebab itulah berlaku rugi. Okey, jadi kita boleh tulis RM70. Bukan 70, 750. Astagfirullahaladzim. Okey, sorry. RM750. Jadi itulah dia cara-cara menjawab soalan yang kedua.